Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq bin Muhammad Azhar bernombor matrik C19A0270. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu permainan tradisional iaitu WOW bagi kursus CFT 1032 reka bentuk seni tradisional. WOW merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu sejak kurun ke-15 lagi. Permainan WOW ataupun lebih dikenali sebagai layang-layang merupakan sesuatu permainan tradisi yang sangat digemari oleh penduduk kampung. Nama WOW dikatakan berasal daripada Thailand, di mana negeri-negeri yang bersepadan dengan negara Thailand seperti Perlis, Kedah dan Kelantan, maka perkataan tersebut digunakan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2013, WOW bermaksud permainan yang diperbuat daripada kertas dan buluh dan diterbangkan dengan menggunakan tali. Dia telah menjalankan kajian berkaitan WOW di Kelantan iaitu di Galeri WOW Pak Sapi yang terletak di Jalan Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru, Kelantan. Pengkaji telah menebual seorang tokoh WOW yang terkenal iaitu Pak Sapi. Nama sebenar Pak Sapi adalah Syafi bin Yusof. Beliau dilahirkan pada 6 September 1947. Beliau mula menceburi bidang kraft WOW sejak berusia 10 tahun di mana sewaktu tersebut beliau di bangku sekolah, di mana beliau sering mengikuti rakan-rakannya untuk bermain WOW. Beliau banyak mempelajari cara-cara menghasilkan WOW dan menyobek WOW melalui rakan-rakan beliau dan melalui pemerhatian beliau sendiri. Permasalahan kajian yang pertama adalah generasi masa kini kurang meminati permainan tradisional seperti WOW. Permasalahan kajian yang kedua, generasi masa kini semakin leka dengan perkara yang melalaikan. Permasalahan kajian yang ketiga pula adalah permainan WOW semakin dilupakan kerana tidak ramai masyarakat ingin mengusahakan ataupun mempunyai minat terhadap permainan WOW ini. Sekian sahaja daripada saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Syafiqah binti Ahmad. Nombor matrik saya C19A0097. Saya akan menyambung pembentangan bagi bahagian latar belakang kajian. Lokasi kajian yang kami pilih ialah Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru, Kelantan. Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru, Kelantan adalah merupakan pantai yang terkenal kerana ianya sesuai untuk menjalankan sebarang aktiviti riadah, misalnya mandi-manda, berkelah dan sebagainya. Malah kebanyakan masyarakat di situ amat gemar untuk bermain WOW. Oleh hal demikian, kami telah memilih lokasi kajian ini kerana ianya bersesuaian dengan tajuk dan juga terdapatnya galeri WOW Pak Sapi ini. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan bagi bahagian objektif kajian. Objektif kajian adalah merupakan sesuatu perkara yang penting sebelum menjalankan sesuatu kajian. Antara objektif kajian bagi kajian kami, yang pertama ialah mengkaji asal-usul permainan WOW yang terdapat di Kelantan. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis WOW yang terdapat di Kelantan. Yang ketiga ialah cara-cara penghasilan WOW di Kelantan. Soalan kajian dalam kajian kami ialah yang pertama ialah apakah asal-usul WOW di Kelantan. Yang kedua, apakah jenis-jenis WOW yang terdapat di Kelantan. Yang ketiga ialah bagaimana cara-cara penghasilan WOW yang terdapat di Kelantan. Nama saya Aina Mardia binti Samri. Nombor kad matrik C19A0859. Saya akan membentang bahagian sorotan kajian. Permainan WOW dikenali sebagai layang-layang. Perkataan layang-layang kebanyakannya digunakan di kawasan pantai barat dan selatan semenanjung. Menurut sejarawan Clive Hart, layang-layang Malaysia berasal dari China. Kedatangan WOW di Malaysia adalah sekitar abad ke-16. Layang-layang pada masa dahulu hanya menggunakan daun kayu yang lebar. Seterusnya, asal-usul dan sejarah WOW di Kelantan dikaitkan dengan mitos iaitu semangat padi. Permainan ini telah dilabel sebagai salah satu tradisi Kelantan. Antara WOW yang terkenal adalah WOW bulan, WOW kekek, WOW puyuh,
Wau Kebayak dan Wau Jalabudi. Wau Kelantan terkenal dengan kehalusan seni ciptaannya. Kemunculan Wau Bulan dan wau-wau lain mempunyai pelbagai cerita dan mitos tersendiri. Selain itu, menurut Muhammad Razi Muhammad Nur tahun 2000, permainan layang-layang sebenarnya sudah lama bertapak di negara kita. Bukti permainan ini dimainkan oleh masyarakat Melayu zaman dahulu dapat dilihat dalam tulisan-tulisan lama seperti dalam buku sejarah Melayu. Masyarakat Melayu telah dikenali sebagai sebuah masyarakat yang terkenal dengan pelbagai bentuk budaya dan keseniannya. Asas pembentukan budaya dan kesenian ini bermula dari zaman nenek moyang kita. Cara hidup yang mudah dan ringkas menyebabkan mereka mencipta sesuatu bagi memenuhi masa lapang yang wujud. Hasil kesepakatan mereka ini lahirlah permainan tradisional dan pelbagai corak budaya yang lain. Menurut Muhammad Razi tahun 2000 pula, kemahiran permainan layang dapat dilihat dalam beberapa perkara, iaitu bentuk layang-layang, kecantikan layang-layang, cara layang-layang naik lama di udara dan juga kedudukan di udara. Menurutnya lagi, permainan layang-layang boleh dikatakan sebagai permainan yang disusun supaya mencapai matlamat tertentu seperti kecemerlangan, penglibatan, kesihatan, kesukaan, keseronokan dan beristirahat. Mereka bermain dengan penuh keseronokan apabila terdapat masa bersenggang dan penglibatan mereka adalah sebahagian untuk menyihatkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Fatih Farah Syafina binti Subri, nombor metrik C19A0117. Okey, saya akan meneruskan pembentangan kepada bahagian kaedah kajian. Beberapa kaedah digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat secara terperinci. Pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif. Kaedah yang pertama ialah kaedah temu bual. Pengkaji telah menggunakan kaedah ini untuk mengenal pasti orang sumber bagi mendapatkan maklumat secara terlurus. Oleh itu, pengkaji telah menemubual seorang responden iaitu Encik Anwar yang merupakan anak kepada pemilik Kareri Wau Pak Sapi ini. Kaedah yang kedua ialah kaedah rujukan internet. Kaedah ini merupakan medium di mana pengkaji dapat membuat rujukan terhadap kajian-kajian yang terdahulu untuk dijadikan sebagai contoh dan panduan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Kaedah yang ketiga ialah kaedah keperpustakaan. Bermula dengan proses membaca bahan bertulis seperti buku, artikel dan bahan bertulis yang lain. Pembacaan ini amatlah perlu bagi pengkaji untuk mendapatkan idea asas dalam menjalankan kajian ini. Kaedah yang keempat ialah kaedah rakaman video. Pengkaji telah merakam cara-cara penghasilan wau di galeri tersebut. Kaedah yang kelima ialah kaedah pemerhatian dan turut serta. Pengkaji telah menggunakan kaedah ini untuk mencari beberapa maklumat yang bersesuaian dengan objektif kajian. Oleh itu, pengkaji telah menjalankan pemerhatian terhadap cara-cara penghasilan wau dan pengkaji juga turut serta dalam menghasilkan wau tersebut. Seterusnya ialah skop kajian. Skop kajian bertujuan untuk mengelakkan daripada timbulnya sebarang masalah sepanjang proses kajian dijalankan. Kajian ini memfokuskan kepada negeri Kelantan. Kami telah memilih Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru Kelantan sebagai lokasi kajian kami. Kajian ini memfokuskan kepada sejarah, motif, bentuk, bahan serta teknik pembuatan wau. Kajian ini telah memfokuskan kepada pelancong asing dan pelancong tempatan yang berkunjung ke galeri wau Pak Sapi. Melalui kajian ini, kita dapat mengenal pasti tahap pengetahuan generasi muda pada hari ini terhadap permainan tradisional ini. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Yang pertama, dijadikan sebagai panduan serta rujukan untuk generasi akan datang. Yang kedua, memperkenalkan permainan wau supaya dapat dimartabatkan dan dapat disanjung oleh masyarakat pada hari ini. Ketiga, membantu setiap individu untuk mempelajari lebih mendalam berkaitan cara-cara penghasilan wau serta jenis-jenis wau yang terdapat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi bin Hashim, memegang kad matrik C19A0266. Saya akan membentangkan bahagian dapatan kajian. Isi kandungannya permainan wau atau lebih dikenali sebagai layang-layang merupakan suatu permainan tradisi yang amat digemari oleh penduduk kampung. Malah permainan ini telah dimainkan sejak kurun ke-15.
Permainan ini amat terkenal di negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Permainan ini mengandungi unsur-unsur budaya Melayu asli. Hal ini dapat dilihat pada bentuk dan rekod corak yang terdapat pada bahagian waw. Asal-usul waw yang sebenarnya adalah tidak diketahui, walaupun dalam beberapa buku sejarah Melayu sudah menceritakan tentang permainan ini. Perkataan waw ini dikatakan berasal dari perkataan Thailand, memandangkan negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah menggunakan perkataan tersebut. Kaum yang mempopularkan permainan ini ialah kaum Melayu dan Siam, kerana ramai yang tinggal di negeri tersebut. Perkataan layang-layang pula digunakan di kebanyakan negeri seperti pantai barat dan selatan Semenanjung seperti Selangor, Melaka dan Johor. Hal ini dibuktikan menerusi cacatan Tun Sri Lanang yang menyatakan bahawa Raja Ahmad bermain layang-layang bersama pemuda serta kerabat diraja. Industri yang kumpulan kami pilih ialah Galeri Waw Pak Sapi, iaitu merupakan industri pembuatan waw. Galeri Waw Pak Sapi beroperasi di tempat yang strategik kerana berdekatan dengan tempat pelancongan. Lokasi tersebut terletak di PCB, Pantai Cahaya Bulan. Motif pembuatan waw merupakan corak-corak hiasan yang digunakan dalam proses melukis waw. Bentuk-bentuk motif waw terbahagi kepada 4 motif, iaitu motif tumbuhan, motif geometri, motif haiwan dan motif awan darat. Motif tumbuhan terdiri daripada bunga raya, bunga cengkeh, bunga orkid dan lain-lain. Manakala motif geometri pula terdiri daripada segitiga pucuk rebung, motif bunga kotak bercampur dan motif haiwan iaitu motif lebah. Terdapat beberapa bahan mentah yang diperlukan untuk membuat waw. Antaranya ialah buluh, pisau, parang, gam pokok dan lain-lain. Untuk membina waw ini, ia memerlukan kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam memilih bahan mentah tersebut bagi menghasilkan waw yang berkualiti. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui lebih terperinci tentang waw. Sebagai contoh, pengkaji menjalankan kajian ini dari segi reka bentuk dan motif waw, proses-proses dan teknik-teknik penghasilan waw serta cara-cara bermain waw. Reka bentuk dan motif waw memberi sesuatu nilai dan maksud di sebaliknya sejajar dengan waw yang dicipta. Manakala proses-proses waw sewajarnya menggunakan keadaan yang betul supaya waw dapat dinaikkan ke udara. Selain itu, kajian ini juga dijalankan agar permainan tradisi iaitu waw ini tidak lenyap dengan begitu saja. Oleh itu, pengkaji mengambil peluang ini untuk menjadikan kajian mengenai waw. Hal ini demikian kerana masyarakat Melayu kini tidak menitik beratkan tentang kebudayaan atau permainan tradisi, menyebabkan waw kian dilupakan. Kami berharap agar masyarakat memartabatkan permainan waw ini supaya permainan ini tidak dilupakan dan tidak